Hai, Assalamualaikum dan selamat petang. Bersama lagi dengan saya, Kasum, dalam rancangan PUJB Peace Talk. Okey, hari ini bersama-sama dengan saya, Encik Irman. Rasanya dah 3 kali dah kita jumpa, betul Encik Irman ya? Ya, Okey. akan datang kita akan jumpa tiap-tiap bulan kot. Okey, hari ini mungkin ramai yang tanya kenapa Encik Irman lagi. Okey, mungkin sebelum-sebelum ni ada yang terlepas untuk tengok kita punya Betul. live berkenaan dengan Geran Digital PMKS, betul Encik Irman ya? Betul. Okey, mungkin ada juga yang tanya, ada lagi ke Geran Pendigitalan PMKS Madani ni? Okey, sehingga sekarang so kita bawakan Encik Irman ke sini untuk jelaskan lebih terang lagi ada lagi ke tidak geran ni. Mungkin Encik Irman boleh terangkan? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Kalsum dan terima kasih kepada pihak PUJB. Daripada pihak bagi pihak MySis, saya ingin ucapkan berbanyak-banyak ribuan terima kasih kerana memberi peluang kami sekali lagi untuk sharekan apa itu Geran Digital PMKS Madani. Dan menjawab soalan Encik Kasum, untuk Geran Digital PMKS Madani, buat sementara waktu ni kita masih lagi menawarkan kepada semua usahawan di luar sana. Dan setakat hari ini saya tak dapat lagi statistik sebenarnya berapa banyak geran yang telah dikeluarkan. Tapi apa yang kami maklum, kita masih lagi boleh menawarkan Geran Digital PMKS Madani ini kepada usahawan-usahawan di luar sana lah. Okey, so saya difahamkan Kerajaan Malaysia telah melantik MySis untuk bersama-sama menjayakan Geran Digital PMKS ni. So bersama dengan MCMC dan juga MDEC dan juga BSN, betul ya Encik Irman Okey. Geran usahawan yang macam sebelum ni Encik Irman terangkan, adakah sama dengan geran yang untuk hari ni Encik Irman terangkan? Okey, sebenarnya geran yang saya nak terangkan ni adalah geran yang sama yang seperti mana saya sharekan sebelum ni. Cuma saya pasti bila kita buat live, bila kita buat record kita punya live streaming, kemungkinan besar ada mereka-mereka yang tak tahu. Jadi cadangan saya kepada mereka yang berada di luar sana, yang berada dekat dalam live ni, share-sharekan dengan kawan-kawan yang lain supaya Geran digital ni boleh dimanfaatkan kepada semua orang. Okey. Untuk Geran Digital PMKS Madani ni, syarat-syarat kelayakannya semua masih lagi sama. Tak ada bezanya lagi. Masih lagi samalah seperti yang saya sharekan sebelum ni. Mungkin saya sharekan terus kepada syarat-syarat kelayakan. Dia ada 5 syarat utama. Syarat yang pertama adalah PKS tidak pernah memohon ataupun menerima geran daripada teknologi service provider ataupun pembekal telekomunikasi yang lain. Maksudnya di sini adalah setiap satu SSM ataupun setiap satu syarikat dia hanya layak memohon hanya sekali saja. Tetapi mungkin ada usahawan-usahawan di luar sana yang mana mereka ada beberapa SSM. Kalau SSM yang pertama tu telah diguna pakai, dia boleh apply untuk SSM yang kedua. Jadi dengan mudahnya setiap satu SSM tu dia layak untuk memohon sekali. Jadi kalau usahawan tu ada 5 SSM, dia layak untuk menerima 5 kali. Walaupun dia punya director is the same person, orang yang sama. Okay. Syarat yang kedua ialah PKS mestilah dimiliki sekurang-kurangnya 60% warga negara Malaysia. Maksudnya di sini contohnya kita berjiran dengan Singapura. Mungkin ada syarikat yang rakan kongsinya daripada Singapura yang mana 70% pemilik itu adalah warga Singapura dan 30% adalah warga negara Malaysia. Yang tu tak boleh. Tapi kalau 60% dimiliki oleh warga negara Singapura, 40% terbalik pula. 40% warga negara Singapura, 60% warga negara Malaysia, dia layak untuk mendapatkan grant. Dan seterusnya ialah PKS mestilah berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Kalau syarikat tu sama ada sole proprietor ataupun partnership lah. Dan jika syarikat tu adalah koperasi, mereka mestilah berdaftar dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Dan seterusnya ialah jumlah jualan tahunan mestilah sekurang-kurangnya RM50,000. RM50,000 ni adalah jumlah jualan.
Bila kita bercakap jumlah jualan, mungkin usahawan-usahawan di luar sana akan fikir jumlah baki daripada dalam bank, dalam akaun syarikat tu 50,000. Sebenarnya tidak. Okey. Jadi 50,000 adalah transaction. Jadi kalau 50,000 tu kita dah bahagikan kepada 12 bulan, jumlah jualannya lebih kurang satu bulan dalam 4,200 hingga 4,500, usahawan dah layak dah. Kalau mereka-mereka yang menjalankan perniagaan sole proprietor, pemilik tunggal, mereka juga boleh menggunakan akaun peribadi. Okey, melainkan kalau di syarikat lah. Dan akhir sekali, itu sajalah. Saya rasa dah sebutkan 5-5 tu kan. Okey. Saya overload sikit. Okey, rasanya penonton semua boleh share dekat kawan-kawan sebab hari ni kita ada bawa something gadget nak tunjuk apa yang akan dapat tu nanti dekat dalam geran kita ni nanti. So boleh share dekat kawan-kawan hari ni sebab tak mudah untuk ada geran ni sebenarnya. Betul tak, Cik Hilman? Okey, untuk macam saya cakap tu, pihak kerajaan dah menawarkan sejumlah 100 juta ringgit untuk ditawarkan kepada usahawan. Jadi dalam Malaysia ni, kita ada PMKS total lebih kurang 1.2 juta hingga 1.3 juta. Okey. Kalau kita tengok jumlah yang disediakan hanya 100 juta. Dan mereka yang layak memohon maksimum sehingga RM5,000. Kalau kita buat pengiraan, total lebih kurang dalam 20,000 usahawan saja yang akan dapat manfaat daripada geran digital PMKS ni. Okey, mungkin ada usahawan tertanya-tanya. Adakah geran ni untuk Johor saja ataupun boleh, tak kisah, luar Johor pun boleh juga apply untuk geran digital PKS ni? Okay. Untuk geran digital PMKS Madani ni bukan hanya untuk warga negara Johor, dia juga terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Sebab tu kalau kita tengok syarat-syarat kelayakan, yang ketiga tadi, syarikat tu mestilah berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia kalau dia syarikat, ataupun kalau koperasi mestilah berdaftar dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Tapi kalau usahawan tu ada berdaftar dengan padu PUJB, adakah ada lagi keistimewaan yang lebih sikit berbanding yang tak ada daftar dengan padu PUJB tu sistem kita? InsyaAllah, saya sebenarnya cuba untuk dapatkan lebih manfaat kepada mereka-mereka yang berdaftar dengan PUJB. Tapi buat masa sekarang ni saya rasa manfaat yang kami berikan daripada geran digital PMKS Madani dah sangat-sangat baik. Okey, nanti saya sharekan sikit apakah benefit ataupun value yang pihak usahawan akan dapat daripada geran digital PMKS Madani ni. Okey, Cik Iman, mungkin ada yang baru masuk, penonton baru masuk, dia ada yang tanya apa syarat-syaratnya sebenarnya untuk mohon ni. Mungkin Cik Iman boleh terangkan semula sedikit dekat slide tu. Syarat-syarat yang pertama macam tadi saya cakap, pihak PKS ataupun peniaga kecil sederhana yang tidak pernah memohon ataupun menerima geran daripada teknologi service provider ataupun pembekal telekomunikasi yang lain. Itu yang pertama. Okey, kalau dia ada apply sebelum ni dan dia tak boleh apply lagi, melainkan dia guna SSM yang baru. Yang kedua, PKS ataupun syarikat tu mestilah dimiliki sekurang-kurangnya 60% warga negara Malaysia. Okay, kalau 100% warga negara Malaysia, maknanya dah sangat layak dah. Okay. Yang ketiga, PKS berdaftar di bawah akta syarikat yang berkaitan di Malaysia. Okay, sama ada SSM ataupun SKM. Dan seterusnya ialah pihak peniaga ataupun PKS mestilah telah berdaftar dengan SSM sekurang-kurangnya 6 bulan. Mungkin ada usahawan yang kata, saya dah berniaga dekat rumah setahun, tapi saya punya SSM baru register semalam. Jawapan saya tak boleh. Sebab kita akan tengok daripada surat pendaftaran tersebut sekurang-kurangnya 6 bulan. Dan syarat yang terakhir adalah sekurang-kurangnya jumlah jualan tahunan mestilah 50,000. Kalau kita dah bagi kepada 12 bulan, 4,200 hingga 4,500 jumlah transaksi, bukan baki account,
4002 hingga 4005 dah boleh layak untuk dapatkan geran digital PMKS Madani. Okey, contohlah kalau usahawan tu dia pernah memohon tapi selain daripada Maxis, adakah dia layak lagi untuk mohon geran daripada Maxis ni? Okey. Untuk geran digital, sebelum ni kita tak panggil geran digital PMKS Madani. Kita panggil geran digital saja. Okey. Kita sebenarnya ini adalah kali yang ketiga pihak kerajaan tawarkan geran digital kepada usahawan-usahawan. Bagi mereka-mereka yang dah apply sebelum ni, macam syarat tadi yang syarat yang pertama, dia tak boleh lagi nak apply. Dia hanya boleh satu SSM hanya satu kali saja. Okey, mungkin So jadi kalau saya cadangkan kepada usahawan, cuba ingat betul-betul dulu ada apply tak geran digital PMKS Madani ini, ataupun moving forward kalau boleh bila apply geran ataupun apa-apa pun berkenaan dengan syarikat, cuba minta satu kopi at least untuk kita punya reference, jadi kita tahu. Kebanyakan kadang-kadang saya jumpa usahawan kata macam dah apply. Jadi dah apply ke belum soalannya. Jadi saya pun tak berani nak bagi tahu. Saya pun tak ada source yang saya boleh check sama ada sebelum ni pihak usahawan ada apply ataupun tidak, melainkan mereka ada apply sebelum ni dengan Maxis. Dan saya ada record. Tapi kalau dia apply luar daripada Maxis, saya memang tak ada record. Dan saya tak boleh nak check. Okey. So, kita dah tahu apa syarat-syarat dia. Mungkin ada package-package yang tertentu untuk geran digital PKS ni. Okey. Untuk geran digital PMKS Madani, mungkin saya nak sharekan sedikit berkenaan dengan kita punya mobile package ataupun mobile plan. Mobile plan kita, kalau normal mobile plan, dia punya package sekurang-kurangnya RM79. Okey. So bila RM79 tu, dengan adanya geran digital PMKS Madani, geran tu akan jadi RM39.50. Mungkin sebelum tu saya sharekan sikit apa itu Maxis Business Postpaid lah. Boleh. Maxis Business Postpaid, Maxis sasul pula. Maxis Business Postpaid. Okey. Kalau biasanya usahawan bila dia nak dapatkan talian handphone, biasanya dia jarang registerkan talian handphone tu di atas nama syarikat. Okay, biasanya dia gunakan atas nama individu. Tapi di Maxis, kami sebenarnya daripada Maxis Business, yang mana kita punya produk lebih menjurus membantu usahawan. Okay. Maknanya contohnya tuan-tuan dan perempuan ada syarikat. Bila ada syarikat, pertama dia kena daftar dengan SSM. Yang kedua, dia kena ada bank statement atas nama syarikat, current account atas nama syarikat. Ketiga, dia sepatutnya dia kena ada satu talian rasmi yang didaftarkan atas nama syarikat. Okey. So kalau kita tengok dekat sini, Maxis Business Postpaid adalah satu plan mudah alih yang serba lengkap, dan kami sertakan dengan penyelesaian perniagaan yang mana penyelesaian perniagaan ini boleh membantu perniagaan tuan-tuan dan perempuan untuk raih lebih ramai pelanggan dan dapat incremental in term of revenue. Okay. Kadang-kadang usahawan ni dia pilih mana yang murah. Tapi kita sebagai seorang usahawan sepatutnya kita kena smart enough, untuk kita tahu sebenarnya bila kita gunakan ni apa additional value yang kita dapat. Value tu yang penting. Okey, Encik Iman. Contohlah, saya usahawan. Saya nak apply geran digital PKS ni. Tapi saya pernah dapat geran sistem pos. Tu boleh, maksudnya saya boleh apply ke untuk geran digital PKS ni? Okey, kalau geran digital tu memang datangnya daripada geran digital yang lepas di bawah BSN, dia tak layak untuk dapatkan geran lagi. Okey, tak layak. Sebab geran digital ni macam saya cakap tadilah, dia hanya boleh di-apply hanya sekali saja. Okey. Hanya boleh dipohon hanya sekali saja. Sekali je. Okey. Rasanya sebelum Cik Iman teruskan lebih lanjut, rasanya ada video yang nak untuk ditayangkan pada hari ini. Okey, mungkin kita boleh tayangkan video tu. Berita baik untuk pemilik PKS. Geran digital PKS telah kembali. Tuntut sehingga RM5,000. Siapakah yang layak? Geran ini layak bagi syarikat yang 60% milik rakyat Malaysia.
Perniagaan yang beroperasi lebih daripada 6 bulan, perolehan jualan tahunan minimum RM50,000, tidak boleh memohon atau menerima geran ini pada sebelumnya. Membangkitkan kesedaran terhadap promosi terbaru anda. Mengalihkan panggilan perniagaan ke 5 talian mudah alih yang berbeza. Tukar kerangkaian mudah alih pilihan utama peniaga di Malaysia, pelan Maxis Business Postpaid dengan 5G. Peranti 5G percuma dengan program tukar beli, dapat sehingga 400 GB, termasuk penyelesaian pemasaran bernilai RM650. Digitalkan bersama Maxis Business hari ini. Berita baik untuk pemilik PKS. Okey, Cik Iman. Saya juga dimaklumkan ada penyelesaian pemasaran bernilai RM650. Mungkin Cik Iman boleh terangkan sedikit apa itu sebenarnya? Okey. Mungkin saya nak sharekan sikit. Kalau kita tengok tadi, Maxis Business Postpaid, apa yang kita berikan? Kita berikan 5G network, 5G device. Okey, dalam masa yang sama, kita pun boleh bagi unlimited data untuk talian jika pihak usahawan bundle sekali dengan kita punya Maxis Fiber. Okey, so untuk solusi, saya nak menjurus, nak terangkan lebih detail sedikit berkenaan dengan solusi yang bernilai RM650. Okey, RM650 ini adalah value, nilai untuk dua solusi ini. Yang pertama adalah pengiklanan SMS, yang mana kita berikan 300 SMS tiap-tiap bulan kepada usahawan. Okey, maksudnya di sini adalah 300 SMS kita akan bagi bulan ni, 300 SMS kita akan bagi bulan hadapan. Tetapi dengan syarat 300 SMS tu mestilah dihabiskan pada bulan tersebut. Dia tidak boleh dibawa ke hadapan. Okey. Dan seterusnya ialah pengiklanan SMS bukanlah SMS yang kita hantar melalui handphone. Okay, jadi pihak usahawan jangan salah anggap pula. Okay, kalau nanti dia gunakan SMS daripada handphone tu, nanti dia punya line kena block. Okay, so kita akan bagi satu portal. Masa buat registration tu, kena pastikan bagi email address yang betul, dan kita akan sendkan satu link daripada portal tu lah. Pihak usahawan boleh buat copywriting dan boleh blast SMS. Okay, maknanya dia boleh blast dalam masa, contohnya 300 SMS. Belajar dulu. Belajar gunakan. Mungkin usahawan akan tanya, saya nak hantar SMS dekat siapa? Okay, SMS yang perlu dihantar ialah kepada pengguna-pengguna ataupun kepada pelanggan-pelanggan yang pernah datang ke kedai dulu. Okay, jadi kita buat kempen. Contohnya, saya pernah datang makan di kedai Cik Kalsum. Okay, so mungkin Cik Kalsum boleh bagi satu SMS yang menyatakan terima kasih kerana mengunjungi kedai kami. Oleh kerana pihak tuan dah datang ke kedai kami pada hari ini, berapa hari bulan, contohnya. Untuk yang kedua, kami ingin bagi diskaun 10%, contohnya. Ataupun kalau makan tu mungkin untuk datang yang kali kedua tu, bagilah satu kopi percuma. Lepas tu silakan satu nombor, contohnya discount number lah. Create lah sendiri. Okay? So benda-benda ni akan menggalakkan untuk kita datang balik, untuk terus membeli. Itu tujuan pengiklanan SMS. Kita pun boleh buat kempen. Sebenarnya untuk kempen. Mungkin ada usahawan yang akan cakap, saya boleh dapatkan pengiklanan SMS boleh bila saya subscribe Maxis Business Postpaid, tetapi saya tak ada kemahiran macam mana saya nak buat konten. Jadi kita belajar, okay, macam mana nak gunakan AI, Artificial Intelligence, untuk bantu kita create konten. Contohnya kita boleh pakai ChatGPT. Okay? Benda yang free yang kita boleh download. So daripada sana kita boleh bagi tahu ChatGPT untuk createkan konten untuk kita. Okay, kita boleh tukar bahasa, kita boleh gunakan phrase ataupun nada suara yang berbeza. Contohnya kita nak buat nada suara menjual,
ataupun kita nak buat nada suara secara lawak pun boleh. So kalau kita tengok dekat skrin ni, cara nak dapatkannya sangat mudah. Hanya buat turun aplikasi ChatGPT, lepas tu log masuk dalam ChatGPT, gunakan email, okey. Lepas tu tulis apa yang anda hasilkan, okey. Saya dah bagi contoh dekat bawah tu. Contohnya nak menghasilkan SMS plastik. Bagi tahu dia. Okey, bagi arahan aja. Lepas bagi arahan, ChatGPT akan bagi hasilnya. So daripada sana copy and paste hantar kepada customer. Mudah. Jadi inilah yang kita panggil Artificial Intelligence, AI. Kita ni usahawan, saya pun belajar, dan semua orang kena belajar lah sekarang ni. Betul. Okay, kita gunakan benda-benda yang percuma dulu. Okay, daripada sana kita damai, dan baru kita, kalau nak yang advance, baru kita boleh buat subscription untuk dapatkan yang lebih canggih. Itu yang pertama berkenaan dengan iklan SMS. Kalau kita berbalik semula dengan perjalanan SMS ni, kalau dulu traditional way, kita nak buat kempen, kita nak promotekan kita punya produk, kita guna apa? Kita guna flyers. Betul. Flyers tu saya rasa Cik Kalsum pun tak simpan kot. Kan? Jadi kalau kita sendiri sebagai seorang pengguna, kita pun tak simpan flyers tu. Jadi kita dah nampak dah, benda ni dah tak efektif. Okay, dan dia memberikan kita satu kos untuk perniagaan kita. Contohnya kalau satu keping tu 40 sen. Kalau 300 keping dah RM120. Itu hanya satu bulan. Tak mungkin kita print 300 keping, betul tak? Betul. So, dengan adanya pengiklanan SMS yang kita berikan setiap bulan ni sebanyak 300, pihak usahawan boleh guna dan belajar dulu. Okay? Daripada sana dah pandai, dan kalau perlu dapatkan bulk SMS, dan berbincang balik dengan pihak kami, dan kita tengok macam mana kita nak bantu usahawan. Betul. Yang kedua, kita pun sertakan sekali dengan talian rasmi syarikat. Ataupun dipanggil hunting line. Kalau kita sebut hunting line ni, biasanya pihak usahawan akan cakap benda ni mahal, company-company yang besar je pakai. Tapi jangan terperanjat, dengan Maxis Business Postpaid, kalau usahawan-usahawan berniaga goreng pisang tepi jalan, nasi lemak tepi jalan, pun boleh guna hunting line. Sebab apa saya cakap? Sebab dengan adanya Maxis Business Postpaid, kita dah sertakan sekali dengan hunting line. Bila saya cakap sertakan, maksudnya pihak usahawan tak perlu bayar additional cost. Kalau kita tengok dekat dalam gambar ni adalah beberapa contoh syarikat yang telah gunakan kita punya hunting line. Usahawan boleh pilih sama ada nak nombor 07 di Johor Bahru ataupun di Kuala Lumpur 03, bergantung kepada usahawan punya preference number, boleh pilih. Okey? Itu yang pertama. Option yang kedua, dia boleh pilih nombor 1700. Nampak lebih profesional. Betul. 4 digit belakang tu boleh pilih lah. Tapi janganlah pilih street number pula. Pilihlah nombor yang seakan-akan contohnya dengan mobile handphone ke atau sebagainya. Okay, kalau kita tengok dekat signboard tu, nampak tak? Dia punya appearance tu lebih, dia punya apa tu, appearance kan? Betul. Nampak lebih profesional. Taklah kalau kita tengok sekarang ni, dekat hujung tu, semua nombor dia letak. Betul. 017, 012, 016, 019, 011. Semua nombor dia letak. Semua nombor dia letak. Tak nampak dia punya profesional dekat sana. Okey? Itu daripada segi outlook. Okey? Daripada segi mudahnya, hunting line ni ialah setiap panggilan customer tu, dia akan di-divertkan ke nombor handphone. Jadi bila panggilan customer tu di-divert ke nombor handphone, apa kebaikan dia, Cik Kasum? Ni saya nak tanya Cik Kasum pula. Okey. Apa kebaikan dia? Kita pergi mana-mana, kita boleh jawab call lagi. Okey. Kalau yang traditional way, bila kita ambil nombor contohnya 07 tu, dia terletak dekat atas meja dekat kedai ataupun dekat rumah. Bila dekat kedai dekat rumah, apa yang berlaku? Kadang kita tak ada kat situ. Kita kena duduk dekat kedai, kita kena duduk dekat rumah just untuk pick up call. Betul. Kalau zaman-zaman dulu, orang buat apa? Bayar satu orang pekerja, kita panggil receptionist just untuk pick up call. Betul. Okay? Betul tak? Betul. So, kos ni dah berapa? Paling tidak kalau sekarang 1,500. Mungkin kalau dulu, dapatlah 700-800. Just untuk pick up call saja. Dan itu adalah satu pembaziran. Betul. Okay, dengan ada hunting line ni,
panggilan customer tu akan didivertkan ke 5 nombor. Bukan hanya satu nombor tapi ke 5 nombor. So, benda-benda ni, masa buat registration tu, saya ingatkan balik, kena bagi email address yang betul. Betul. Okey, dalam masa yang sama, saya pun nak mengingatkan kepada semua usahawan, email address sekarang adalah sangat-sangat penting. Penting sangat. Kebanyakan usahawan tahu email, lupa password. Betul. Bila dia nak buat sesuatu, dia create yang baru. Jadi contohnya kalau dia apply grant dengan PUJB nak bagi information dekat sana, contoh kelulusan telah diterima atau sebagainya, email tu dah tak valid. Betul. Kadang-kadang tak nak baca email. Jadi jadikan satu kebiasaan, email tu serupa kita macam kita punya WhatsApp. Betul. Baca. Okay? Betul. So, bila kita dah bagi link, kena setkan rules semua sekali. Kalau ada masalah, tak tahu macam mana nak setkan ke apa, hubungi pihak kami. InsyaAllah kami akan tolong. Okay? Kalau kita tengok dekat sana tu, ada satu nombor hunting line tu, 07-2888-387. Ini adalah talian rasmi kita punya partner. Kalau ada mereka yang berminat, nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan grant digital PMKS Madani, sila hubungi hotline tersebut. Betul. Okay? Call sekarang. Call sekarang. Call sekarang. Okay, dapatkan experience. Dekat belakang studio kita ni dah tak berhenti dah telefon tu. Daripada tadi je. Berdering dah. Balas je. Okay. Pick up call je. Okay. So lagi satu saya nak sharekan sedikit lah. Bila kita ambil satu nombor kita punya mobile package ataupun mobile plan, biasanya nombor yang kita pilih tu atas untuk kegunaan persendirian. Okey, yang tu simpan untuk diri sendiri. Okey, kita hanya bagi kepada kawan-kawan yang terdekat, kita hanya bagi kepada saudara mara. Ya. Jadi untuk syarikat, untuk perniagaan, gunakan hunting line ni. Betul. Jadi bila panggilan tu masuk, kita tahu kita boleh differentiate sama ada panggilan ini daripada sahabat ataupun kawan-kawan ataupun keluarga terdekat ataupun panggilan ini sebenarnya datang daripada pelanggan kita. Jadi kita nampak perbezaan itu. Betul. Sebab tu Maxis sediakan pakej siap handphone sekali. Betul tak Cik Iman? Betul. Kita sediakan handphone, kita sediakan solusi. Kita sertakan sekali. Jadi in summary, mungkin saya boleh sharekan sedikit untuk grant digital PMKS Madani ni, bagi mereka yang berminat, kalau package kita sebenarnya serendah RM39.50. 39 je tau. RM39.50. Apa usahawan akan dapat? Yang pertama, usahawan akan dapat data internet 120GB, unlimited call, unlimited SMS, dan kita bagi satu handphone percuma yang bernilai RM1,099. Dengan sebulan RM39.50. RM39.50 saja. Okey, kita buat matematik sikit lah. Okey. Kata Saya buka kalkulator kejap boleh? boleh, Okey. silakan. Cik Kasum tengok RM39.50 darabkan dengan 24 bulan. Berapa jumlahnya? Darabkan dengan 24 bulan, RM948. RM948 untuk pakej yang paling rendah RM39.50. Betul? Betul? Handphone yang saya bagi RM1,099. Okey, maknanya kos yang pihak usahawan bayar selama 24 bulan pun tak dapat nak menampung kos handphone yang saya berikan. Betul? Betul tak? Betul. Itu belum lagi data yang saya bagi 120GB. Unlimited call, unlimited SMS lagi. Semua unlimited lah senang cerita. Betul tak? Kalau nak data unlimited, bundle sekali dengan kita punya business fiber. Okey? Business fiber kita pun setelah ditolak grant digital PMKS Madani, harganya pun sangat-sangat menjimatkan. Okey. So kalau kita tengok dekat slide tu, kita punya package dan model-model handphone yang kita berikan. Contohnya kalau macam plan yang terendah RM39.50 tu, kita bagi satu handphone Vivo Y36. Okey, Vivo Y36 ni harganya 1099. Dia juga adalah NFC enabler. Okey, dia boleh pakai untuk you buat NFC, untuk collect payment. Kalau nak fahamkan NFC tu apa, senang je. Kalau macam Touch 'n Go ada RFID kan,
Yang ni boleh pakai. Okay. So ini untuk Vivo Y36. Kita pun ada Honor 90. Okay, untuk package-package yang terpilih, pihak usahawan boleh dapatkan Honor 90 secara percuma. Dan kita pun ada Oppo Reno 10. Okay. Mungkin ada segelintir usahawan tak naklah, since kita punya package ni dah murah, saya nak handphone yang lebih canggih contohnya. Betul. Okey, saya nak rasalah pakai handphone yang mahal sikit. Contohnya nak pakai Samsung Z Flip 5G. Betul. Okey. Sekarang pun tengah trend. Sekarang tengah trend. Sekarang ni pun saya bayar bil 1 bulan 400-500. Betul. Okey. So, setelah ditolak grant digital PMKS Madani, pihak usahawan hanya bayar RM388.66 sebulan dan dapatkan satu Samsung Z Flip 5G 512GB secara percuma. Betul. Okey. Maknanya tadi apa yang saya sharekan adalah satu line satu phone. Okey. Itu option pertama. Option kedua, contohnya pihak usahawan ambil RM39.50 tu satu line, dia ambil 5 line, dia boleh dapat 5 phone. Tapi contohnya usahawan kata, saya tak nak 5, saya nak satu phone yang canggih. Ini contoh dia. Okey. Jadi option tu banyak. Apa yang pihak usahawan perlu buat, hubungi kami, tanya seberapa banyak yang mungkin, dapatkan maklumat. Betul. Itu penting. Sebab banyak program-program yang kita buat, sebenarnya kita nak, permintaan kita satu je lah, kita nak interaction. Betul. Kita nak dia bertanya. Bila bertanya ni, kebaikan bertanya ni adalah lagi banyak kita bertanya, lagi dalam kita tahu. Betul. Kan? Walaupun soalan tu berulang, Ya. tapi dia akan ingatkan kita. Tak ada soalan yang bodoh, tak ada jawapan yang bodoh pada Betul. saya. Okey? Tanya je. Tanya je. Tak jadi tak apa. Tapi sekurang-kurangnya kita dapat maklumat. Betul. Maklumat tu penting untuk diri kita. Dia lebih baik tanya terus dengan pihak tu, bukan Tanya. pihak yang tu tak. Dia terus direct dengan Terus. Encik Himalah. Ya. Maksudnya di talian 07 tu. Betul Encik Himalah 288 8387. Ataupun dekat dalam chat room tu, tanya soalan dekat sana. Saya ada tim saya dekat belakang yang boleh tolong bantu. Betul. Okey? Okey Cik Iman. Kalau lah saya mohon, so berapa tahun? Dia ada renew ke? Ada tempoh dia tu selama berapa tahun? Mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun. Okey, untuk package ni, untuk grant digital PMKS Madani, dia disertakan dengan 24 bulan kontrak. Kalau kita tengok grant digital PMKS Madani, dia lebih kepada macam matching grant. Maknanya 50% daripada pihak kerajaan dan 50% kos tu ditanggung oleh pihak usahawan. Okey. Kalau kita nak terus pihak usahawan bayar yang balance 50% tu agak berat. Okey. Apa di Maxis apa kita buat? Kita pecahkan selama 24 bulan. Sebab tu kalau kita tengok jumlahnya dah tinggal RM39.50. Itu yang pertama. Jadi in summary, memang ada kontrak sebab kita bagi device. Takkan RM39.50 bayar sebulan tak ada kontrak. Saya tutup kedai ni. Okay. So it's normal lah tu. RM39.50 kontraknya selama 24 bulan. Tetapi dalam masa 20 bulan, contohnya pihak usahawan nak tukar device yang baru, datang balik kepada pihak kami, berhubung dengan pihak kami, kita akan bagi device yang baru. Okay. Bergantung kepada price semasa lah, harga semasa pada masa tersebut. Okay. Tapi dalam masa 20 bulan, pihak usahawan akan enjoy RM39.50 sebulan. Itu sahaja. Okey. Dan kita tak ada perlukan bayaran pendahuluan, deposit ataupun sebagainya. Okey, contohlah Cik Iman. Kan tadi macam Cik Iman sebut kena ada hunting line. Betul. Hunting line tu, kalau kita nak guna nombor kita sendiri tapi kita nak jadikan sebagai hunting line, boleh ke? Ataupun memang kena daftar jadikan hunting line, nombor lain? Dia macam ni. Mungkin kita kena bercerita berkenaan dengan sedikit aja berkenaan dengan teknologi. Okey, apa yang kita ada dekat dalam kita punya handphone, contohnya 016 ataupun 011712345677, itu nombor dekat SIM card dalam kita punya handphone. Okey?
Jelas Okey. Apa yang kita ada, hunting line tu adalah virtual number yang berada di awan ataupun kita panggil sekarang ni cloud. Okey? Bila virtual number ni berada di cloud, dia boleh berada di mana-mana. Betul? Macam kita punya nombor yang tradisional 07 tu, dia dekat mana? Dekat meja. Tempat dia pun memang dekat meja. Jadi dekat meja tu dia tak bergerak. Bila dekat awan, dia boleh bergerak. Okay? That's why, bila panggilan tu dibuat ke hunting line ni yang berada di awan ni, di cloud, dia akan didivertkan nombor handphone. Jadi, apa yang saya nak jawab, soalan daripada Cik Umi, whatever number yang ada dekat handphone tu, stand still. Okay? Dan pihak usahawan akan diberikan nombor baru, nombor rasmi untuk syarikat. Okay, jelas dia bukan benda yang sama, benda yang berbeza. Cuma yang ni virtual dekat cloud. Yang ini dekat phone sebab tu ada SIM card. Okey. Dia tak tag dekat mana-mana SIM card. Okey. Alright. Okey. Macam tadi Cik Iman kata, kalau ada 5 orang dalam satu tim, so 5-5 boleh dapat handphone yang sama, betul? Betul. Dia bergantung. Macam saya cakap, option yang pertama, plan yang paling murah RM39.50. So mungkin usahawan kata, saya ada 1 isteri, 4 anak. Okeylah, 3 anak lah. Nanti tak cukup 5 pula kan? Okey. 3 isteri pula. 3 anak, 1 isteri dan diri saya. Sensitif tu sekarang tu, isu tu. Okay, total ada 5. So mungkin saya nak belikan untuk semua anak-anak dan isteri saya, 1 orang 1 handphone. Then dia boleh ambil 5 Maxis Business Postpaid, plan yang termurah RM39.50 dan dia akan dapat 5 handphone. 5 semua dapat satu-satu. Okay. Dan modelnya sama. Kalau untuk macam saya cakap tadi, untuk plan yang terendah tu kita bagi Vivo Y36. Jadi harganya dah RM1,000 lebih. Ya, maknanya kalau kita ambil 5 line tu, buka kalkulator sekejap. Okeylah, saya buka kalkulator. Okey. RM39.50 kali dengan 5. Berapa jumlahnya? 39 kalikan dengan 5, RM197.50. Maksudnya bayaran minimum tiap-tiap bulan RM197.50, anda dapat 5 line. Dan saya pasti sekarang ni pihak usahawan kebanyakan, kalau 5 orang ni, monthly commitmentnya tak kurang daripada RM200 lebih. Betul? Kita ambil prepaid lah. Paling tidak pun 1 bulan kena top up RM30 hingga RM40. Betul. Kita ambil RM40. 5 line dah ada RM200. So sekarang adalah penjimatan dan dalam masa sama kita nak usahawan ni dapatkan device yang terkini, especially 5G, bagi mereka menjalankan perniagaan. Jadi perniagaan tu kadang-kadang nak share sikit lah. Bila saya banyak terlibat dengan program-program bersama micro SME. Kadang-kadang bila nak scan tu kan, dia punya handphone tu dah pusing sebab dah outdated. Jadi memandangkan keadaan seperti ini, dan kita ada grant digital PMKS Madani, diskaun 50% sehingga RM5,000. Saya rasa pihak usahawan kena manfaat. Kena manfaatkan, kena ambil peluang. Jangan tunggu lagi. Macam saya cakap, program ni siapa cepat dia dapat. Anytime kalau pihak klien kata 100 juta dah habis, saya dah tak boleh nak buat apa-apa lagi dah. Stop means stop. First come, first serve. Okey. So, saya nak tanya sikit Cik Iman. Apa yang tuntutan sehingga RM5,000 tu sebenarnya? Okey. Tuntutan sehingga RM5,000 itu adalah maksimum. Maksimum. Contohnya kalau dia ada dia punya calculation lah. Kalau kita tengok claim tu, total calculation RM10,000, then kita akan minus 50%. Okey. Jadi yang tu berhubung dengan pihak kami akan bagi quotation, kami akan buat pengiraan untuk usahawan-usahawan di luar sana. Saya rasa ada QR code daripada pihak Maxis untuk para penonton pada hari ini untuk mendaftar. Dan juga mungkin ada nak tanya lebih lanjut, dan pihak Maxis juga akan terus hubungi anda ataupun WhatsApp dengan anda nanti. Mungkin boleh bukakan QR code tu Encik Fahan?
mungkin ada yang nak mendaftarkan, sebab ada juga yang tanya macam mana nak apply, macam mana nak mohon. Ramai yang bertanya. Okey, yang ini. Okey, untuk penonton kita boleh scan QR code sekarang dan mungkin ada nanti yang anda akan isi dekat dalam form tu dan pihak Mrs akan berunding dengan anda dan anda mungkin juga boleh bertanya dengan pihak Mrs juga. Mungkin Cik Iman, rasanya dah panjang dah kita bercakap kan? Saya rasa baru sekejap je. Dah kali ketiga juga kita berjumpa Cik Iman. Yep. Okay, rasanya pun dah nak sampai ke penghujung. Mungkin ada sesiapa yang terlepas live kita daripada awal dan habis baru masuk. Kita akan letak di FB kita dan anda boleh ulang sebanyak mana yang anda nak ulang. Boleh tengok daripada awal sampai habis dan anda boleh scan juga QR code tu. Kita akan letak di FB kita juga. So nanti apa-apa tuan-puan boleh call direct 072888387 iaitu Mixis, betul Cik Iman? Betul. Okey. Mungkin sebelum kita tamatkan sesi kita, mungkin Cik Iman ada sepatah dua kata yang nak disampaikan. Okey, buat usahawan-usahawan di luar sana, saya rasa sekarang adalah masa untuk rebut peluang ni. Macam saya cakap, geran yang disalurkan kepada BSN adalah sebanyak 100 juta ringgit dan total usahawan satu Malaysia yang layak lebih kurang dalam 20,000 orang. So siapa cepat dia dapat. So jangan tunggu lagi, ambil dan rebut peluang. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam masa yang sama, pihak MySIS akan terus berkolaborasi bersama pihak UJB bagi membangunkan usahawan-usahawan ke arah digital transformasi. Okey. Apa saya punya cadangan di sini adalah kami bersama pihak UJB sekurang-kurangnya kita ada 2 hingga 3 program yang kita buat. Okay. Program yang akan datang, kalau sebelum ni kita buat program bersama dengan kita punya ICT partner, okay, yang mana kita kita sharekan apa itu POS system. Okay. Untuk program pada bulan 12, saya akan sharekan sedikit apa itu AI, Artificial Intelligence. So macam mana Artificial Intelligence ni boleh memudahkan kerja seharian kita. Betul. Memudahkan perniagaan kita dan secara tak langsung boleh menjana pendapatan. Sebab di Johor ni kalau kita nak cari pekerja pun dah susah dah. Betul. Okay, salah satu kekangan yang kita hadapi adalah daripada negara jiran kita. Okay, dekat sini RM3,000 Malaysia, dekat sana $3,000 dia punya jumlah dan agak berbeza. Betul. Jadi sekaranglah masa untuk kita belajar, untuk kita explore apa lagi opportunity, apa lagi peluang untuk kita menjana pendapatan dalam masa yang sama kita boleh belajar sesuatu yang baru. Betul. Okey, tadi pun kita ada program bersama Motek Johor di pejabat saya di Dakambi. Ya. Kita pun berkolaborasi dengan kita punya one of the partner. Kita akan terangkan macam mana nak buat pemasaran melalui Artificial Intelligence. Okay? Dan mereka pun ada menawarkan geran-geran daripada pihak kerajaan. Okay? So, saya cadangkan kalau moving forward, kalau kita ada program, saya memang menggalakkan pihak usahawan datang. Okay? Datang, dengar, cuba fahamkan, cuba ambil peluang. Okay? Betul. So, jangan tunggu lagi. Kita janganlah sampai kita dipaksa untuk berubah, baru kita nak berubah. Betul. Jadi, bila sekarang ni kita sanggup berubah, kita ada willingness dan bila ilmu tu masuk pun dia slow, dia telus lah. Betul. Kalau dipaksa tu dia rushing dan mungkin masa tu orang punya perniagaan dah jauh lebih ke hadapan dan kita agak susah untuk kita catch up. Betul. Okay? So, jadi saya rasa itu saja daripada saya. Saya ucapkan sekian terima kasih banyak-banyak kepada pihak PUJB. Terima kasih kepada Cik Umi Kalsum kerana sudi menjemput kami untuk datang ke studio PUJB. Dalam masa yang sama, saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa, tersalah silap dalam kita punya bual bicara. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, Cik Iman, terima kasih juga daripada pihak saya dan juga PUJB kerana sudi datang sebanyak 3 kali dah Cik Iman ni. Saya pun mohon maaf juga sekiranya ada tersalah silap kata sepanjang kita bersiaran langsung daripada siri 1, 2 dan juga 3 pada hari ini. Dan pesanan saya kepada usahawan di luar sana, jangan lepaskan peluang, rebut peluang ni. Jarang-jarang peluang yang kita dapat. So, jangan sampai orang lain tu ambil peluang kita. Kadang-kadang peluang tu dah ada depan mata tapi kita abaikan je peluang tu sebenarnya. Betul kan Cik Iman kan? Dia kalau kita nak buat summary sebenarnya fast action. Betul. Fast action make a difference. Betul. Kalau tunggu dan lihat dia sampai bila-bila dia pun akan tunggu, dia akan lihat. Betul lah. Memang tunggu dan lihat je. Lama-lama tidur. Itulah dia. Okey Cik Iman, kita akhiri dengan live kita pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada episod akan datang. Bye-bye.